Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang menghimpunkan kita menyempurnakan salat fardu maghrib berjamaah, mentaati perintah demi perintah Allah di saat kita sedang mengakhiri baki masa kita yang Allah taala firman dalam Quran: wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah kata Allah, hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk manusia. Semalam habis, hari ini datang, hari ini akan habis, esok belum tentu lagi. Sebab tu para sahabat ridwanullahi ajma'in ialah orang yang paling faham agama dengan didikan Nabi. Mereka melihat sendiri kehidupan Nabi, mereka mendengar sendiri kalamullah daripada mulut Nabi, dan mereka mempelajari iman, Islam, ihsan dan takdir daripada ilmu yang diajar terus oleh Nabi. Sebab tu Nabi begitu, ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni macam bintang di langit, kamu ikut seorang, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Dan insya-Allah hari ini kita sedang menelusuri perjalanan kehidupan mereka, dan khususnya dalam kitab Perjalanan Hidayat Umat yang kita baca, kisah para sahabat pilihan yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kena bercita-cita untuk mati syahid. Walaupun kadang-kadang kita kata macam mana nak mati syahid, tak perang kan? Sayyidina Umar Al-Khattab doa, Allahumma razuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladi rasulik. Sahabat pelik dengan doa ni. Salah sahabat radhiyallahu ajma'in dengar Amirul Mukminin Sayyidina Umar ulang doa ni, sahabat pelik sebab doa ni macam ada pertentangan, pertindihan. Sayyidina Umar doa, Allahumma razuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikanlah aku untuk syahid di jalanmu. Waj'al mauti, dan jadikanlah kematian aku fi biladi rasulik, di negeri nabimu. Sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, macam mana kau nak syahid tapi nak duduk Madinah? Nak syahid di jalan Allah tapi nak mati kat Madinah, macam mana ni? Sayyidina Umar cuma kata, yang aku harapkan nanti yang bunuh aku bukan orang Islam. Tahun ke-10 beliau memerintah, beliau mengimamkan salat fardu subuh pagi itu. Keluarlah satu orang lelaki
yang merupakan bekas tentera yang menjadi hamba daripada orang Parsi, Abu Lu'luh, keluar daripada saf menuju ke arah imam, menikam Sayyidina Umar Al-Khattab bertubi-tubi dengan pisau yang telah direndam dalam racun. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab gugur dengan berlumuran darah. Antara soalan yang Sayyidina Umar Al-Khattab tanya, siapa tikam aku tadi? Mereka kata Abu Lu'luh, orang Parsi, Majusi, bukan Islam. Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah, yang menjadikan kesyahidan aku di tangan orang bukan Islam. Tuan-tuan, syahid tak Sayyidina Umar? Syahid. Di mana? Di sebelah Nabi SAW, di dalam Masjid Nabawi, di Raudah, di mimbar imam. Tuan-tuan, lepas ni kalau ziarah Raudah di Madinah, tengok dekat mimbar imam tu. Bukan hanya itu tempat harian Nabi kita mengimamkan para sahabat, bahkan di situ juga Sayyidina Umar Al-Khattab telah ditikam bertubi-tubi dan jatuh dalam keadaan berlumuran dengan darah. Jadi kita pun kena niat untuk Allah Ta'ala pilih kita semua syahid. Tak tahu macam mana, tak tahu di mana, tak tahu bila, tapi paling-paling kita doa. Dan semoga asbab doa kita Allah Ta'ala himpun dengan kita bersama dengan para syuhada di kalangan para sahabat ridwanullahi ajma'in. InsyaAllah tuan-tuan, kita baca lagi pada kisah yang ke-77, muka surat 160. Kita akan tengok kisah ni. Kisah ni kisah yang sangat pendek, yang dirakamkan di dalam kitab ni. Hakikatnya gabungan daripada kisah-kisah yang panjang, dan ada beberapa kesilapan yang kita nak betulkan insya-Allah. Yang pertama sekali, kita baca tajuk dia, kisah kesyahidan seorang sahabat yang meminjam baju besi dan senjata. Nama penuhnya ialah Sayyidina Harith bin, ini kita betulkan, Sayyidina Harith bin As-Simmah. Sayyidina Harith bin Simmah bin Umar Al-Ansari. Dekat situ dia tulis Sayyidina Harith bin Suntah Simmah. Sayyidina Harith bin Simmah daripada kabilah Mabzul Al-Ansari, daripada orang Ansar. Beliau ialah salah seorang sahabat yang gugur dalam peristiwa Bir Ma'unah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Safar tahun keempat Hijrah setelah peperangan Uhud. Maknanya awal lagi, baru lebih kurang 3 tahun Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah. Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal. Kita duk raya makan kek lapis Sarawak dengan air gas. Bulan Syawal sahabat berjuang di medan Uhud. Lepas ni kita sambut raya dalam keadaan seronok tu. Kita teringatlah balik peristiwa yang menyebabkan gigi-gigi Nabi patah, yang menyebabkan Nabi terhumban masuk dalam lubang dan cedera parah, sehingga 2 batang besi terperosok dalam gigi Nabi SAW. Tak ada perang yang lebih teruk yang menyemburkan darah Nabi SAW lebih daripada perang Uhud. Dari Abdullah bin Mukhnaf, ia berkata, Sayyidina Harith bin Simmah pergi bersama Rasulullah SAW. Pergi mana ni? Dia tak sebut dalam kitab ni pergi mana. Pergi ke medan Badar. Mereka bertolak ke medan Badar. Tentera Badar berapa orang? Kita ulang lagi. Setiap bulan kita ulang pasal Badar ni. Semoga ada bertambah sikit. Peperangan Badar di kalangan para sahabat berjumlah 313 orang. Antaranya yang ikut dalam perang Badar siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Dah pakai baju besi lah, nak keluar perang lah. Kita tahu yang Sayyidina Uthman ialah menantu Nabi SAW. Beliau adalah suaminya kepada Sayyidatuna Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Jadi bila Sayyidina Uthman bersiap nak pergi perang Badar, Sayyidatuna Ruqayyah dalam keadaan sakit. Maka Nabi SAW menahan Sayyidina Uthman dan kata, wahai Uthman, kamu tinggal di Madinah. Kamu tinggal di Madinah. Kamu tengok-tengok oleh isteri kamu yang tengah sakit. Dan Sayyidina Uthman tak bergerak dengan Nabi. Sayyidina Uthman tak ikut dalam perang Badar, tapi nama dia ada dalam
ahli Badar. Ini seorang. Setelah perjalanan sampai lebih kurang 80 km daripada Badar, mereka sampai di sebuah tempat yang nama dia Telaga Rauha. Disebut dekat sini ketika tiba di Rauha. Rauha ni nama telaga. Sampai hari ni ada? Ada. Tuan-tuan kalau nak berziarah Badar, nanti tuan-tuan akan lalu di Telaga Rauha. 4 km daripada Rauha. Kalau pergi off-road sikit lagi, tuan-tuan akan bertemu dengan satu tempat nama dia Irq Zabiyah. Irq Zabiyah. Di situ Nabi duduk dengan para sahabat dan Nabi salat di situ. Dan dikatakan 70 Nabi pernah melintasi Irq Zabiyah dan singgah menunaikan salat di situ. Bahkan Nabi Musa AS pernah ketika membawa 70,000 Bani Israel untuk hadir ke Mekah menunaikan haji. Ketika itu mereka singgah dan salat di Irq Zabiyah. Irq Zabiyah ni 4 km daripada Bir Rauha, Telaga Rauha ni. Dan Nabi mana-mana pun kalau Nabi pergi, Nabi lalu di Rauha, Nabi suka untuk singgah dan rehat sebab ada telaga. Telaga tu sampai hari ni ada dan air dia rasa lagi macam piau air Zam-Zam dulu. Hari ni kita minum air Zam-Zam dah rasa macam air mineral. Tak rasa payah macam dulu sangat dah. Dan sebab filter dan sebagainya, hari ni kita minum air Zam-Zam dah biasa dah. Dulu air Zam-Zam balik kalau suruh budak-budak minum, Masya Allah, minum kecil tu kan. Lepas tu tengok air Zam-Zam dia rasa, minum dah. Minumlah lagi air Zam-Zam tu. Minum dah. Dia punya nak telan air Zam-Zam dulu. Tuan-tuan kalau nak rasa lagi air Zam-Zam tu pergi Bir Rauha. Dan rasa lagi payau air Zam-Zam tu. Tuan-tuan, Nabi suka singgah di sini, Nabi suka rehat di sini. Kerana ada telaga. Nabi pergi haji, wada' pun Nabi singgah sini. Nabi Fathul Makkah pun Nabi singgah sini. Dan Badar Nabi singgah sini. Sampai saya di sini, maka Sayyidina Harith bin Simmah rasa tak sedap badan. Dia rasa macam tak larat nak sambung perjalanan. Nabi perintahkan dia balik. Nabi kata, Harith balik. Dan Sayyidina Harith telah balik tanpa menyertai peperangan Badar, tapi nama dia masih termasuk dalam nama ahli Badar. Dan pembahagian ghanimah, harta perolehan perang Badar, Sayyidina Harith pun dapat macam mana ahli Badar yang lain dapat. Muhammad bin Umar berkata, Harith bin Simmah menyertai perang Uhud. Beliau bersama Rasulullah SAW ketika kaum muslimin berbaiat untuk gugur dalam pertempuran. Dalam perang itu gugur Uthman bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi. Tuan-tuan, siapa dia Uthman bin Abdullah bin Mughirah? Ini salah seorang daripada pembesar Quraisy yang sangat membenci dan memusuhi Nabi. Uthman bin Abdullah bin Mughirah masa perang ni dia pakai baju besi dengan kelengkapan, helmet, semua full dengan pedang, dan dia berniat membunuh Nabi dalam perang Uhud. Tapi dia berdepan dengan Sayyidina Harith. Sayyidina Harith bin Simmah telah bunuh dia. Dan bila dia mati, tuan-tuan, orang Islam yang datang ni kelengkapan perang pun tak ada. Sebab niat orang Islam dalam perang Uhud ni, bukan semua orang ada kelengkapan perang. Di kalangan sebahagian orang Islam, mereka orang-orang yang pergi berperang dengan sekadar apa yang ada dengan mereka. Berapa ramai pergi perang Uhud di kalangan orang Islam? Mula-mula daripada Madinah 1000, sampai di satu kawasan yang hari ini telah ditanda dengan Masjid Syaikhain. Tuan-tuan, kalau dalam perjalanan Nabi Uhud ada satu Masjid Syaikhain tepi jalan tu. Di situ Nabi pakai baju besi 2 lapis. Dan di situlah para sahabat ridwanullahi ajma'in sebahagiannya telah diganggu oleh orang munafik. Daripada 1000 orang yang nak pergi ke medan Uhud, 300 orang balik bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, dan yang pergi ikut Nabi dalam perang Uhud cuma 700 orang. Dan Sayyidina Harith bin Simmah, satu orang yang sangat hebat, sangat kuat imannya kepada Allah. Dia bersama Nabi dalam perang Uhud. Dan dia benar-benar mempertahankan Nabi sehingga kan beliau telah berjaya membunuh Uthman bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi. Dan bila Uthman bin Abdullah ni gugur dan mati, apa yang dia buat? Dia telah cabut helmet kawan ni, dia cabut baju besi, dia cabut peralatan perang, pedang semua dia pakai. Sedangkan ghanimah tak dibahagikan lagi. Sebab tu dia dikatakan sahabat yang telah meminjam baju besi dan peralatan perang, sebab
Bukan hak dia lagi tu. Kerana mereka kelengkapan tak cukup. Bila Sayyidina Uthman mati, kata Harith, aku melihat keadaan ni, aku telah ambil semua peralatan perang aku pakai. Kemudian ia meminjam baju besi dan pedang yang baik. Sebelum itu kita belum pernah mengetahui ada sahabat yang meminjam peralatan perang. Belum pernah ada lagi orang yang buat macam tu. Yang perang Badar tak ada siapa lagi. Yang tengah perang tak ada siapa lagi yang berani ambil barang-barang ni, kerana mereka tahu ni semua akan jadi ghanimah nanti. Dan akhirnya berita itu telah sampai kepada Nabi SAW. Segala puji bagi Allah, kata Nabi, yang telah membuatnya demikian. Nabi tak marah pun. Sebab bila habis perang Uhud, dibahagikan ghanimah, memang Nabi bagi hak tu kat dia. Bila Nabi bagi, dah tak pinjam lah jadi barang dia. Tuan-tuan, dalam peperangan Uhud ada satu perkara yang telah berlaku. Sebelum kita sambung pada perenggan ni, sebelum tu Nabi SAW telah diserang, sehingga Nabi SAW jatuh dalam gaung dan Nabi sempat bertanya, Ainal Abdurrahman ibn al-Auf. Nabi risau dekat sahabat-sahabat Nabi. Dalam keadaan Nabi dikepung, Nabi diserang, Nabi dicederakan, Nabi masih lagi tanya, Abdurrahman bin Auf mana? Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Harith bin Simmah beritahu, Ya Rasulullah, tadi aku nampak Abdurrahman bin Auf diserang oleh orang-orang kafir. Aku meluru nak pergi bantu dia, tapi aku melihat engkau pula diserang, ya Rasulullah. Aku tinggalkan dia, aku datang pada engkau. Nabi kata, Allah bantu dia. Allah bantu dia. Tuan-tuan, disebut di dalam kitab Usadul Ghabah, dan disebut juga dalam Sirah Ibn al-Hisham. Sayyidina Harith beritahu, aku melihat Abdurrahman bin Auf dikelilingi oleh 7 jasad tentera Quraisy. Dan aku tanya kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, kau bunuh semua? Abdurrahman kata, bukan. Aku bunuh 3 ya. 4-nya aku tak tahu siapa bunuh. Maka Nabi SAW, Allah hantar malaikat bantu Abdurrahman bin Auf dan mereka yang membunuh musyrikin tadi. Tuan-tuan, dalam perang Badar, Allah sebut dalam Quran 3,000 malaikat telah turun bantu tentera Islam di Badar. Tapi dalam Uhud, malaikat tak datang ramai-ramai bantu secara ijtimai. Kerana dalam peperangan Uhud sedikit perkara yang berlaku. Sahabat telah tersalah faham arahan Rasulullah, bukan ingkar. Kadang-kadang saya sedih bila ada sebahagian perbahasan yang mengatakan sahabat telah ingkar cakap Nabi. Nabi kata jangan turun, mereka turun juga. Mereka bukan ingkar, mereka salah faham. Nabi kata jangan turun walaupun kalian melihat jasad kami dimakan burung. Tapi sahabat yang turun daripada bukit Uhud tadi, bukit Rumah tadi, bukan mereka turun sebab mereka ingkar, tapi mereka ingat perang dah selesai. Kalau perang dah selesai, untuk apa lagi tunggu? Itu sangkaan mereka. Sebab itu mereka turun untuk sempurnakan, untuk ambil ghanimah yang ada. Ternyata perang belum selesai. Dan Allah telah rotan mereka dengan mencederakan Nabi SAW. Apa yang lebih sakit pada para sahabat lebih daripada kecederaan Nabi SAW. Tuan-tuan, kerana dalam peperangan Badar kesatuan hati mereka dan kebenaran mereka dalam mentaati Nabi, Allah hantar malaikat berjemaah turun bantu. Ribuan mereka turun. Sehingga hari ini kalau kita pergi ke Badar, kita akan tengok ada satu bukit. Nama bukit itu Jabal Malaikah, ada bukit malaikat. Kenapa dinamakan bukit malaikat? Kerana daripada bukit itulah malaikat turun dengan kuda dan berserban membantu para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tapi dalam perang Uhud, malaikat tak turun ribuan ijtimai, beramai-ramai macam tu. Malaikat turun membantu sahabat secara infradi. Infradi sebenarnya seorang-seorang. Ni bersama ni sahabat. Bersama sahabat ni ada beberapa malaikat kat dia. So sahabat ni beberapa malaikat kat dia. Bukan secara ijtimai beramai-ramai. Tuan-tuan, Nabi kemudian tanya, apa yang dilakukan oleh pakcikku? Sebab kecoh berita Sayyidina Hamzah telah pun syahid. Nabi tanya para sahabat, apa yang dilakukan oleh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu? Maka bergegaslah Sayyidina Harith bin Simmah
untuk mencari Hamzah. Sayyidina Ali bin Abi Talib pun bersama dengan beliau mencari. Sayyidina Hamzah lantas berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Haris bin Simmah adalah sangat mulia di antara kita dan harga dirinya, ia gugur menjalankan tugasnya. Syurgalah balasan bagi mereka yang menjalankan tugasnya." Berhentilah Sayyidina Ali bin Abi Talib di sisi Haris bin Simmah dan ia menemukan Hamzah yang telah gugur. Kemudian mereka berdua kembali menggambarkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Mereka berdua, yakni Sayyidina Haris, Sayyidina Ali, mendapati jasad yang cukup teruk. Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu telah dibunuh oleh musyrikin. Bila Nabi suruh cari, lepas selesai, Nabi SAW naik atas bukit Uhud, berehat dalam gua, dirawat oleh para sahabat. Tentera musyrikin telah meninggalkan medan Uhud. Tuan-tuan, berapa orang syahid di medan Uhud? Para sahabat 70 syahid. Tak ada jasad yang diperlakukan lebih teruk, lebih daripada ahli jenazah Uhud. Setiap daripada mereka dibunuh dan wajah mereka dicincang. Sebahagian mereka telah dirobek-robek perut mereka. Dan hampir kesemua di kalangan mereka telah dipotong telinga dan hidungnya. Tuan-tuan pernah dengar satu orang sahabat, saya ingat kita pernah cerita dulu. Satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hanzalah, tuan-tuan, seminggu sebelum perang Uhud mai jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, aku ni nak menikah. Apa yang tuan cadangkan sebelum perang ke lepas perang menikah?" Nabi kata menikah. Ternyata Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu telah menikah. Dan di saat hari pernikahan dia berlangsung, esoknya Nabi SAW meniup semboyan untuk keluar di medan Uhud. Maka malam itu sempat dia bersama dengan isteri dia. Esok pagi dia telah mandi junub dan bergegas untuk keluar berjuang di jalan Allah dengan Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan, elok nak keluar, isteri pegang sekali lagi. Isteri pegang sekali lagi. Baru nikah, tuan-tuan. Dan mereka bersama lagi pagi itu. Dan semboyan ditiupkan untuk sahabat bergegas. Tuan-tuan, Hanzalah radhiyallahu anhu bergegas sebelum sempat untuk mandi junub. Bergegas terus bersama Nabi SAW. Dan apabila mereka tiba di medan Uhud, peperangan berlangsung. Dan antara yang syahid di kalangan 70 orang para sahabat ialah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Hanzalah syahid. Para sahabat tengok semua orang di kalangan syuhada dipotong hidung dan telinga. Hanzalah jasad dia sempurna. Sebab apa? Abu Amir, bapa dia, orang musyrikin, bagi tahu kepada tentera-tentera musyrikin, kalian ni kalau nak buat apa pun kepada orang-orang Islam di kalangan orang yang dah meninggal tu, kalian buatlah, cincanglah, potonglah. Tapi tolong jangan buat apa-apa ke anak aku. Jangan potong hidung dia, jangan buat apa-apa ke anak aku. Mereka pesan supaya tak dihancurkan jasad anak dia. Sebab tu anak dia, yakni Sayyidina Hanzalah, dibiarkan. Antara satu-satunya sahabat yang jasad dia tak dihancurkan, tak dirobek, tak dicincang, tak dipotong ialah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Dan sahabat dan Rasulullah sendiri tengok ketika mana Hanzalah radhiyallahu anhu, ketika mana jasadnya nak dikebumikan, masih lagi menitik air pada rambutnya. Sahabat heran tengok macam mana sahabat ni, Sayyidina Hanzalah ni, menitik air. Tuan-tuan, untuk orang yang mati syahid tak perlu kafan, tak perlu dimandikan, hanya terus ditanam jasad dia bersama dengan darah-darah dia. Tapi Hanzalah radhiyallahu anhu dimuliakan oleh Allah. Sebab agama ni, kerana nak berjuang dengan Nabi, tak sempat mandi junub. Keluar dalam keadaan berhadas, berjuang di jalan Allah, syahid. Allah hantar malaikat mandikan jenazah dia. Sebab tu para sahabat nampak menitik-nitik lagi air pada rambut dia, dan ditanam jasad dia begitu. Siapa dia? Isteri dia. Isteri dia. Tuan-tuan, betapa Allah Ta'ala menjadikan. Sebab tu kita dengar Raihan nyanyi lagu dia. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa,
Maha Kuasa. Rehan kata apa? Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Tuan-tuan jangan pelik kadang-kadang ulang alik bapak tepi masjid anak, masya-Allah. Dan kita jangan pelik juga kadang-kadang bapak dia masya-Allah teruknya dengan keadaan muamalat riba dan sebagainya, tapi anak cukup saleh. Ini yang berlaku. Hanzalah menikahi Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan, isteri dia ialah anak ketua munafik. Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi anak dia wanita salihah dan suami dia ialah syuhada. Tuan-tuan, dahsyatnya Uhud. Sebab tu bila Nabi suruh Harith radhiyallahu anhu dan Sina Ali pergi tengok, cari jasad mana Sayyidina Hamzah, tuan-tuan, mereka pergi cari. Dan mereka telah balik beritahu dekat Nabi betapa jasadnya Sayyidina Hamzah telah dihancurkan. Dada dia telah dibelah, jantung dia telah dirobek keluar, dipotong telinga dan di hidung dia. Tuan-tuan, dicari-carikan wajah-wajah dia. Tuan-tuan, begitu keadaan diceritakan. Dan selesai daripada peperangan Uhud, apakah Sayyidina Harith bin Simmah hanya duduk dan menantikan ajal datang tanpa buat apa-apa? Tak. Bulan Safar tahun keempat Hijrah berlaku sebuah peristiwa yang lebih teruk dan menyayat hati. Uhud adalah ghazwah kerana pemimpin dia Rasulullah. Tetapi pada bulan Safar datang satu orang lelaki yang bernama Amir bin Malik. Amir datang, duduk dengan Nabi, belajar Islam, tapi tak masuk Islam lagi. Orang panggil dia Abu Barrah. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku akan masuk Islam dengan syarat kamu hantarkan sekumpulan daripada para sahabatmu ke kampung aku untuk mengajarkan iman, mengajarkan Islam. Seandainya kampung aku masuk Islam, aku akan masuk Islam bersama dengan mereka. Tuan-tuan, Nabi bila dengar tawaran ni, Nabi bila dengar apa yang dikatakan ni, maka Nabi SAW berfikir nak hantar ke tidak. Keinginan Nabi ialah hidayah pada hati umat ni, tapi Nabi risaukan keadaan sahabat sebab kampungnya Abu Barrah Nuh dekat Najd. Najd dekat mana, tuan-tuan? Riyadh. Jauh daripada Madinah, dan di sana ramai orang yang membenci dan memusuhi Nabi SAW. Nabi risau nak hantar mereka. Tapi kerana Islam, kerana iman, kerana hidayah ni, Nabi telah buat keputusan untuk kumpulkan 70 para sahabat. Dan mereka ialah qurra. Qurra ni apa dia? 70 ni, tuan-tuan, semua hafiz Quran. 70 sahabat ni semua hafiz Quran. Mereka 70 ni ialah orang yang sangat dicintai dan disayangi oleh Nabi. Sebab apa? Mereka ialah orang-orang yang malam-malam mereka dihabiskan dengan tangisan malam. Siang-siang mereka dihabiskan dengan khidmat. Mereka akan keluar cari kayu api. Mereka akan hantar ke setiap rumah isteri-isteri Nabi. Mereka akan bagi hasil jualan kayu api pada ahli sufah untuk makan. Mereka ahli khidmat. Mereka ahli ibadat. Mereka ahli mencintai Rasulullah. Nabi SAW risaukan keselamatan mereka. Tapi Nabi tahu iman, agama, hidayat ni benda yang lebih penting. Dan Nabi telah mempersiapkan 70 di kalangan mereka. Nabi memberikan panji kepada Sayyidina Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi beritahu, wahai Munzir, kamu jadi Amir. Abu Barrah kata, ya Rasulullah, jangan risau, aku akan jadi penjamin mereka. Aku akan jadi penjamin mereka. Zaman dulu kalau ada penjamin, maksud dia insya-Allah tak ada orang akan serang lah. Akan ada keselamatan. Tapi tuan-tuan, setibanya mereka ke Bir Ma'unah, dua orang sahabat ridwanullahi ajma'in telah diperintahkan untuk bawa unta-unta dan binatang-binatang tunggangan pergi makan. Siapa dia? Ikhtilaf di kalangan para ulama sirah berkenaan dua orang ni. Yang pertama, Sayyidina Amir ibni Umayyah radhiyallahu anhu.
Yang kedua ni ikhtilaf. Ada yang sebut Munzir radhiyallahu anhu, ada yang sebut Haris bin Simmah. Maka berdua diperintahkan untuk bawa binatang tunggangan ni pergi makan. Maka mereka pergi makan. Dan 3 orang sahabat diputuskan untuk bertemu dengan Amir ibn Tufail. Siapa dia Amir ibn Tufail? Amir ibn Tufail ialah ketua bagi kabilah Amir, yang mana mereka ni lah yang nak didakwahkan kepada iman. Dan Amir bin Tufail ni sangat membenci Nabi SAW. Apabila 3 utusan tadi dihantar, yang diketuai oleh satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Haram bin Milhan radhiyallahu anhu. Haram bin Milhan ni tuan-tuan ialah saudara kandung kepada Rumaisah binti Milhan. Bisa dengar tak nama Rumaisah binti Milhan? Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik. Haram bin Milhan ialah bapa saudara Anas bin Malik. Dia bersama 2 sahabat telah pergi untuk menemui dengan Amir ibn Tufail. Sampai separuh jalan, kata Haram bin Milhan, kalian berdua tunggu sini biar aku pergi seorang. Kita pun tak tahu apa tipu daya orang kafir ni nak buat. Kalaulah mereka betul, aku akan bawa balik berita ni. Tapi kalau mereka tipu, kematian seorang tu lebih baik daripada kematian 3 orang. Biar aku pergi seorang. Ternyata bila Haram ibn Milhan sampai saja kepada Amir ibn Tufail, bawa surat utusan Nabi bagi mendakwahkan mereka pada iman, tuan-tuan. Bagi surat tu pada Amir ibn Tufail, Amir ambil surat tu, koyak sikit pun tak baca. Bukan setakat tu, apabila Haram ibn Milhan radhiyallahu anhu berpaling saja nak pergi ke kenderaan dia telah ambil tombak dan telah tombak jasad sahabat. Tuan-tuan bayangkan, daripada belakang tombak tu telah tembus ke dada. Dada yang dipenuhi dengan Quran, dada yang dipenuhi dengan iman dan taqwa, dada yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dada tu ditembusi, memancut darah, dengan mulut yang penuh keyakinan. Fuztu birabbil Ka'bah, fuztu birabbil Ka'bah. Aku menang dah, aku menang dah, aku menang dah, dengan nama Tuhan kepada Ka'bah. Allah. Tuan-tuan bayangkan, orang ramai ingat bila Haram bin Milhan kata fuztu birabbil Ka'bah ni, Amir bin Tufail masuk Islam. Amir bin Tufail masuk Islam kot sebab tu dia kata dia berjaya. Maka Amir bin Tufail tanya, kenapa dia kata dia berjaya sedangkan aku yang bunuh dia? Mereka kata, wahai Amir, makna berjaya itu ialah syurga. Tuan-tuan, syahid sahabat ni. Syahid sahabat ni. Dan Amir bin Tufail tak puas hati lagi. Dia telah ajak kaum dia untuk bergabung dan pergi serang baki tentera di Bir Ma'unah. Kaum dia pada awalnya tak mau, kerana seluruh daripada jemaah yang hadir tadi di kalangan Qurra tadi diberi jaminan oleh Abu Barrah. Siapa dia Abu Barrah? Abu Barrah ialah Amir bin Malik, bapa saudara kepada Amir bin Tufail. Bapa saudara dia sendiri Abu Barrah yang bagi jaminan yang mana mereka akan jaga jemaah ni. Tapi Amir bin Tufail kata, tak, kita akan bunuh. Sebab apa? Dia dah lakukan kesalahan yang pertama tadi. Tidak dibenarkan untuk dibunuh mana-mana utusan. Mana-mana pun. Zaman dulu kalau kedutaan datang tak boleh bunuh. Sampai sekarang. Sebab tu konsulat tu kena jaga, negara tu kena jaga konsulat, kedutaan. Tuan-tuan, maka bila Bani Amir sebahagian yang tak mau ikut, maka dicari kabilah-kabilah yang dekat, Bani Sulaim, dicari Bani Lihyan, dan akhirnya mereka bergabung. Maka telah menyerang para sahabat tadi, dan mereka telah membunuh semua mereka. Tuan-tuan, antara yang dibunuh di kalangan mereka ialah satu orang sahabat yang bernama Amir ibn Fuhairah. Kita dah baca kisah dia sebelum ni. Sayyidina Amir ibn Fuhairah ni siapa dia? Sahabat yang berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Berapa orang yang berhijrah dengan Nabi? 4 orang. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah 4 orang. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Amir bin Fuhairah. Sebab Amir bin Fuhairah khadim Abu Bakar.
Ketika mana Islam diseksa, Bilal kena seksa, Zinirah kena seksa, Ammar bin Yasir mereka kena seksa. Antara yang diseksa juga ialah Amir bin Fuhairah. Abu Bakar Siddiq beli dia. Abu Bakar Siddiq ambil dia sebagai khadim dan berkhidmat dengan Abu Bakar Siddiq, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai khadim yang dibayar upah. Dan dia di kalangan sahabat yang hafal Quran. Ini Amir bin Fuhairah. Yang keempat Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan masa itu belum Islam tapi akhirnya masuk Islam. Di dalam Bir Ma'unah, tuan-tuan, antara yang ikut peperangan ini ialah Sayyidina Amir bin Fuhairah. Seluruh para sahabat dibunuh, termasuklah Amir bin Fuhairah. Diriwayatkan ketika Amir bin Fuhairah ditombak oleh satu orang lelaki yang bernama Jabbar. Tak kala ditombak, Jabbar melihat jasadnya Amir bin Fuhairah melambung tinggi ke udara. Dan mulut dia pun sama mengatakan, "Fuztu bi Rabbil Ka'bah." Aku telah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Dan jasad dia jatuh balik ke tanah. Jabbar ni pun heran, kata, aku tikam dia pula berjaya. Aku yang tikam dia pula yang berjaya. Ya Allah. Akhirnya Jabbar tanya macam tadi juga ni, kenapa aku tikam dia berjaya? Mereka kata, sungguh wahai Jabbar, kematian itulah kejayaan untuk mempertahankan Allah. Jabbar telah masuk Islam pada itu. Sahabat mati, orang masuk Islam, kita hidup macam mana? Sahabat dengan nyawa mereka, orang telah beriman kepada Allah, kita masih hidup dengan nyawa yang ada pada kita, macam mana dengan orang bukan Islam? Banyak kerja kita nak buat ni, tuan-tuan. Kisah sahabat ni bukan cerita-cerita sembang-sembang untuk dibaca, tetapi untuk kita bawa dalam kehidupan. Bagaimana kerisauan dan perjuangan mereka juga turut menjadi kerisauan dan perjuangan kita semua. Tuan-tuan, apabila sahabat dibunuh semua kecuali dua orang, yang utusan tadi balik juga dan mereka pun dibunuh. Ada dua orang lagi yang tak dibunuh. Siapa dia? Nuh, hak pi buat binatang bagi makan tadi. Siapa dia? Dalam riwayat oleh Ibnu Hisham dikatakan bahawa dia itu adalah Harith bin Simmah dan juga Amr ibni Umayyah, dua orang. Yang mereka perasan ialah burung-burung berterbangan seolah-olah berlaku benda yang tak baik. Kata para sahabat ni, jom kita pergi tengok ni apa jadi dengan jemaah kita ni. Tuan-tuan, mereka telah naik kenderaan dan patah balik ke jemaah. Mereka nampak seluruh para sahabat telah terbaring syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tu masih ada lagi tentera-tentera daripada orang-orang musuh tadi mengelilingi jasad-jasad para sahabat untuk memastikan semua jasad ni mati. Ketika itulah Amir ibni Umayyah bagi tahu kepada Harith ibn Simmah, kata, apa kata kita bergegas balik ke Madinah, bagi tahu kepada Rasulullah tentang apa yang jadi. Tuan-tuan, Harith tengok kepada Amir, kata, aku wallahi takkan melepaskan peluang ni. Inilah peluang untuk kita mengikuti para sahabat kita yang telah gugur dan syahid di jalan Allah. Sesungguhnya mereka sedang berbaring dengan aman. Takkan kita masih di sini hidup atas dunia ni. Wallahi, berita ni pasti akan sampai kepada Nabi walaupun bukan daripada mulut kita. Allah pasti akan sampaikan berita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bayangkan, begitu mereka berkeinginan untuk syahid di jalan Allah, mereka berdua meluru masuk dalam tentera-tentera tadi, dan akhirnya Sayyidina Harith ibn Simmah telah ditombak bertubi-tubi ke dada dia, dan akhirnya dia pun gugur dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok dalam perenggan terakhir. Setelah itu Harith bin Simmah juga gugur pada bulan Safar tahun ke-4 Hijrah. Tuan-tuan, betul kan? Dan tahun ke-36 Hijrah ni, Masya Allah kan? Tahun ke-36 Hijrah ni adalah zaman lepas pada zaman Sayyidina Ali dah tu. Sebab tahun ke-13 Hijrah Nabi wafat. Tahun ke-15 Hijrah Abu Bakar Siddiq wafat. Tahun ke-25 Hijrah Sayyidina Umar wafat. Tahun ke-37 Hijrah Sayyidina Uthman wafat. Kemudian diangkat Sayyidina Ali wafat. Jadi dalam kitab ni ada sikit kesilapan. Kesyahidan Sayyidina Harith bin Simmah bukannya pada tahun ke-36 Hijrah, tetapi kesyahidannya pada Bir Ma'unah pada bulan Safar tahun ke-4 Hijrah. Tuan-tuan, yang di kitab betulkan, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala telah terima mereka sebagai syuhada. Telaga Ma'unah masih hari ini Allah simpan untuk kita ziarah.
Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan pergi Mekah bulan Ramadan ke bila-bila, panjang sikit masa dia, tuan-tuan tak tunggu mutawif. Mutawif kadang-kadang sibuk sikit, nak uruskan jemaah sana, nak uruskan jemaah ni. Kita jemaah, kita ada masa nak beribadat. Dan kita kalau mampu tuan-tuan pergi ziarah Bir Maunah. Di situlah telah disyahidkan 70 sahabat yang hafal Al-Quran, yang dicintai oleh Nabi SAW. Bila berita kesyahidan mereka sampai kat Nabi, maka Nabi telah membaca qunut nazilah selama sebulan. Sebulan Nabi baca qunut nazilah terhadap orang yang telah mungkir kepada janji mereka dan telah menyebabkan gugurnya para sahabat ridwanullahi ajma'in di dalam peristiwa Bir Maunah, sebelum peperangan Khandaq dan selepas peperangan Uhud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada mereka, yang mana hayat dan kehidupan kita mungkin zaman berbeza, zaman dah tak sama, tapi kita kena ingat yang nilai kita ialah Allah yang sama, yang akan menghadirkan ketenangan dalam hati kita, dalam kehidupan ni ialah Allah yang sama. Kalau agama tak menjadi perkara besar untuk kita, maka dunia akan jadi besar dalam kehidupan kita. Bila dunia menjadi besar dalam kehidupan kita, pasti kita akan tertipu dalam setiap langkahan dunia dan akan mati dalam keadaan tercicir akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada segala penipuan dunia dan meletakkan kita di atas landasan perjuangan agama. Kita kalau tak berjuang untuk agama, agama tetap akan menang. Kita berjuang untuk agama, agama menang. Kita tak berjuang untuk agama pun, agama menang. Kerana janji Allah Subhanahu wa taala, sampai satu masa dan ketika nanti Islam ni pasti akan dimenangkan di atas muka bumi, sehingga akhirnya datang angin yang mematikan semua orang Islam dan dikiamatkan bumi ini. Dan kehidupan kita bukan dunia ni, kehidupan kita ialah akhirat yang abadi. Sebab tu para sahabat, kita baca kisah mereka supaya kita melangkah di atas jalan-jalan langkahan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua, insya-Allah. Semoga Allah taala menjadikan apa yang Allah taala hadiahkan kepada mereka juga kepada kita. Semoga sikit daripada perkongsian bacaan riwayat kisah para sahabat, khususnya nama Harith bin Simah ni. Saya risau ni sahabat ni. Harith bin Simah ni insya-Allah keluar pada surau ni lupa nama dia. Ini antara sahabat-sahabat yang jarang-jarang diingati dan jarang-jarang diceritakan. Jadi tuan-tuan, lepas ni nak bagi ingat senang sikit nama ni, letak nama anak kita. Nama Harith ni, sebab apa nama Harith? Bukan sebab Harith Iskandar pelakon pelawak tu, tapi Harith As-Simmah. Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ni Harith masya-Allah. Hari ni cerita pasal dia. Sahabat masya-Allah Ustaz. Semoga Allah Taala mudahkan, Allah terima kita semua insya-Allah. Lepas ni boleh cerita ke anak-anak ni, cerita Harith ni, sebenarnya Harith ni sahabat Nabi. Harith ni sahabat Nabi yang telah syahid di Bir Maunah, dan Harith mati bersama 30 juzuk Quran dalam hati dah. Semoga Allah Taala terima kita untuk tanamkan 30 juzuk Quran. Kita mati nanti balik kita boleh baca dan ditingkatkan ibu bapa kita di tingkatan-tingkatan syurga bersama dengan bacaan Quran kita, dipakaikan mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari kerana kesan daripada anak-anak yang hafiz Al-Quran. Kita kadang-kadang risau nak anak madrasah, nak takut ni habis mengaji madrasah nak jadi apa, ni pak lebah nanti ni boleh jadi apa, boleh jadi imam je kot. Tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan jangan pernah ada syak dengan Allah Ta'ala. Agama takkan pernah memiskinkan siapa-siapa. Agama takkan pernah merugikan siapa-siapa. Bahkan agama lah akan memuliakan setiap orang yang bawa. Siapa yang meninggalkan agama hina, siapa yang bawa agama mulia, siapa pun dia. Moga Allah Ta'ala terima kita dan jadikan kita sebahagian daripada mereka, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit. Moga amin tuan-tuan dan puan sekalian pada malam ni Allah terima doa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, tangan yang kami angkat ni berlumuran dengan dosa, mengetuk pintu rahmat keampunan Kau. Dalam keadaan tadarru'nya hati kami, rendahnya jiwa kami, kami yang penuh dengan dosa ni, wahai Allah, mengemis di pintu rahmat keampunan Kau, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Kami tahu, kalaulah Kau zahirkan dosa-dosa ni, pasti hitam, timur dan barat, utara dan selatan dan dunia dan serta langit dengan dosa-dosa ni, wahai Allah. Tapi kalau Kau ampunkan dosa kami, kamilah orang yang paling bertuah dan beruntung dalam dunia ni. Kami malu nak minta pada Engkau dengan dosa-dosa yang kami buat ni, tapi kami tahu, ya Allah, kami sedang mengetuk pintu rahmat keampunan Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Sebahagian daripada mereka telah pergi dan tinggalkan dunia ni, wahai Allah. Mungkin mereka pernah buat salah dan silap yang menghadirkan kemurkaan Kau pada mereka. Ada yang pernah melihat perkara yang haram, memegang yang haram, memakan yang haram, memakai yang haram, wahai Allah, sehingga menyebabkan kemurkaan Kau pada mereka. Kami angkat tangan-tangan kami, wahai Allah, mengharapkan keampunan kepada ibu bapa kami, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa mereka, terima taubat mereka, hadirkan segala kerahiman Kau pada mereka, wahai Allah. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kebaikan. Tolonglah, wahai Allah, lapangkan kubur-kubur mereka seperti mana taman-taman syurga bersama dengan wangian-wangian yang indah, wahai Allah. Jangan Kau jadikan kubur-kubur mereka daripada lembah-lembah neraka yang akan menghancurkan mereka, wahai Allah. Tak ada perkara yang lebih kami risaukan melainkan lebih pada api neraka Kau di akhirat nanti, wahai Allah. Selamatkan kami semua, wahai Allah. Selamatkan kami semua, wahai Allah. Selamatkan kami semua, wahai Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa semua orang Islam dalam dunia ni, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan, wahai Allah. Kalaulah Kau tak ampunkan kami, habislah kami. Kalau Kau tolak kami, habislah kami. Tapi kami tahu kami sedang meminta kepada Tuhan yang Maha Memberi, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah. Apa yang Nabi SAW minta untuk kebaikan umat ni, hidayat untuk setiap daripada umat ni, itu yang Kau minta juga, wahai Allah. Apa yang Nabi SAW minta jauh daripada umat ni, wabak penyakit, bala bencana, wahai Allah, Kau angkat dan jauhkanlah, wahai Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang diuji, wahai Allah, di Kelantan, di Terengganu, di seluruh tempat yang diuji dengan banjir, wahai Allah. Kau berilah pahala atas kesabaran mereka. Kau hadirkanlah kesabaran dalam jiwa mereka. Kau berilah bantuan sepenuhnya kepada mereka seperti mana telah Kau bagi pada Nabi dan para sahabat dulu. Kau jadikanlah kepada kami kekuatan hati untuk membantu mereka, menjadi asbab berhubungnya, berkuatnya jalinan kasih dan kecintaan kami dengan mereka, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah guna kami untuk kebaikan umat ni, wahai Allah. Gunakanlah kami untuk kebaikan umat ni, wahai Allah. Gunalah kami untuk kebaikan umat ni, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.